Ada satu kisah dalam hadis yang panjang. Dalam hadis yang panjang, hadis yang sahih, Nabi SAW menceritakan tentang 3 lelaki dari kalangan Bani Israel yang Allah uji mereka dengan ujian. Pertama, mereka cacat. Yang kedua, mereka miskin. Diuji dengan 2 keadaan, cacat dengan miskin. Lelaki pertama diuji dengan penyakit sopak, kulit bertampung, kemudian miskin. Lelaki yang kedua diuji dengan penyakit kepala botak. Botak, total botak, bukan separuh botak tak. Ada orang kita separuh je botak, depan saja botak. Ada orang botak belakang saja. Ni tak, botak semua sekali. Kemudian miskin pula. Dan yang ketiga diuji dengan cacat, mata buta, iaitu, dan kemudian miskin. Maka ketiga-tiga mereka ini diuji. Allah utus malaikat menyerupai manusia, datang kepada mereka. Pertama, malaikat datang kepada lelaki yang sopak. Malaikat tanya 2 soalan. Yang pertama, tanya malaikat, keadaan yang macam mana yang paling kamu nak sekali? Jawab lelaki yang sopak ni, paling aku nak iaitu kulit cantik, bersih, putih. Maka malaikat pun usap kepada dia sehingga kulit tersebut menjadi putih. Dan orang yang jijik dengan dia pun sudah tidak jijik lagi dengan dia. Sebab dia kata, aku sejak aku kena penyakit sopak ni, orang jijik nak berkawan dengan aku. Maka dengan sebab itu malaikat menyapu pada kulitnya, terus sembuh kulit. Malaikat tanya soalan yang kedua, harta yang bagaimana yang paling kamu nak sekali? Sekarang kamu dah sembuh, harta apa yang kamu nak? Maka yang dia jawab, paling aku nak unta. Maka dikurniakan seekor unta yang bunting yang hampir melahirkan anak, unta yang mengandung. Maka malaikat doa supaya kamu berbahagialah kamu dengan unta kamu. Lebih kurang macam itulah doa malaikat. Malaikat datang lelaki yang kedua, malah lelaki yang botak kepalanya, dengan 2 soalan yang sama. Keadaan yang macam mana yang paling kamu nak sekali? Jawab lelaki ni, paling aku nak iaitu rambut yang cantik. Sejak aku botak, tak ada orang berkenan dengan aku. Dia kalau botak, poket tebal, mungkin ramai orang berkenan. Ni dah lah botak, miskin, cukup pakej. Cukup pakej, botak, miskin. Tapi ada juga jenis orang perempuan, dia minat lelaki botak. Itu insan yang terpilih je lah. Ada orang muslimat, dia jenis suka lelaki botak. Dia tak bagi suami dia ada rambut. Sampai ada seorang isteri tu, cerita betul, dia mengidam. Waktu dia mengidam dia tu pelik. Dia mengidam nak usap kepala botak. Dia mengidam nak pegang kepala botak. Tapi bukan bini saya lah. Jangan silap faham, bukan cerita saya ni. Jadi yang jadi mangsa suami lah, kena botak kepala. Lepas suami botak kepala, bini yang mengidam ni pun usap kepala suami dia, hilang mengidam. Ada macam-macam peliknya orang ni. Sebab tu kalau orang perempuan, saya beritahu pada jemaah perempuan, waktu mengandung banyakkan doa, janganlah mengidam pelik-pelik. Ni mengidam nak cium bau petrol, mengidam nak makan sabun. Dia macam-macam. Jadi lelaki botak ni dia nak rambut. Malaikat usap dapat rambut. Malaikat tanya lagi, harta yang macam mana yang paling kamu nak? Jawab lelaki, paling aku nak iaitu lembu. Maka dikurniakan lembu yang bunting, yang hampir-hampir melahirkan anak. Maka didoakan semoga dia berbahagia dengan lembu tersebut. Kemudian datang lelaki yang cacat mata buta ni. Malaikat tanya, apa yang kamu nak? Keadaan yang macam mana yang paling kamu nak? Jawab lelaki ni, paling aku nak mata yang celik. Maka malaikat usap, sembuhlah matanya yang buta. Daripada buta jadi celik. Lalu malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling kamu nak sekali? Jawab lelaki ni, kambing. Maka dikurniakan seekor kambing yang bunting, hampir nak melahirkan anak. Jadi hadis ni panjang, cerita hadis ni panjang. Nabi SAW sebut Allah Ta'ala biarkan mereka dalam satu tempoh yang panjang. Allah panjangkan umur mereka. Yang duduk dengan unta ni sehingga terlalu lama sangat dia duduk bela unta, sehingga dah memiliki selembah unta dan menjadi orang kaya tokek unta dah. Dah jadi tokek unta dah. Dulu miskin, sekarang dah jadi tokek unta. Orang yang kedua yang dulu botak miskin, sekarang dah jadi tokek lembu. Lembu pula bukan lembu biasa, lembu sado pula. Itu saya tambah lah. Pasal lembu sado ni dia mahal. Kalau lembu biasa, lembu yang buncit biasa tak berapa sado, tak mahal. Tapi lembu sado memang mahal. Jadi dia dah jadi tokek lembu. Lelaki yang ketiga yang dulunya buta matanya, sekarang dah jadi tokek kambing.
memiliki selembah kambing. Sekarang Allah uji mereka sekali lagi, malaikat datang kepada mereka. Sekarang Allah beri dengan dua nikmat kesenangan. Satu sihat, yang kedua kaya. Ni nikmat yang kita bimbang Allah uji kita. Waktu susah ialah kita ingat, ya Allah sakitnya, ya Allah kalau beri kesembuhan nak pergi masjid, ya Allah. Tapi bila kaya lain pula jadi. Sihat lain pula. Dia kalau tak ada salah satu nikmat ni dia tak seronok. Kita kalau kaya saja, duit banyak, tiba-tiba penyakit pun banyak, tak seronok juga. Nak minum teh tarik pagi-pagi kecil manis. Nak makan daging masak salai tengah hari ni darah tinggi. Kemudian nak makan kambing golek gaut. Jadi tak boleh juga, tak seronok, tak sihat ni. Jadi kita kalau sihat saja, duit tak ada pun tak seronok juga. Nak makan berkira-kira. Jadi dua nikmat ni kalau ada, kebiasaannya menjahanamkan manusia. Sebab itu Allah Ta'ala buat ni cantik dah. Waktu kita muda, kudrat kuat, waktu tu duit tak banyak. Tapi bila dah penghujung nak pencen, dapat duit pencen, nak mati dah waktu tu. Kudrat pun tak berapa nak ada dah. Allah Ta'ala dah buat elok dah. Kalau beri duit pencen tu awal-awal waktu 20, tak tahu apa jadi hari ni kita. Jadi Allah Ta'ala dah buat elok dah tu. Jadi maka dengan sebab itu, datang malaikat menyerupai lelaki yang sopak dan miskin jumpa dengan tokek unta sebagaimana asalnya dulu dia macam tu. Malaikat ringkas cerita, malaikat pun mengadu dia ni orang susah miskin, perlu kepada duit. Lalu kemudian apa jawapan tokek unta ini? Dia kata, minta maaf, 1 dirham pun aku tak boleh nak beri, kerana apa yang ada dengan aku sekarang ni masih lagi banyak aku berhajat kepadanya. Waktu susah bahasanya lain. Kita waktu susah cakap kita lain. Saya ni ustaz, kalau saya kaya ustaz, kapek masjid ni 80,000 saya seorang je bayar. Saya kalau kaya, ustaz nak buat tahfiz, ada ustaz tak payah minta sumbangan dengan orang, padang saya je bayar 500,000 untuk buatkan surau ustaz, tak apa, saya bayar. Kalau saya kaya, dia kata. Maknanya sembang gajah boleh terbang. Jadi waktu kita susah semua boleh sembang. Saya kalau kaya, Masjid Isyak ni tak payah bayar bil air, bil api bulan-bulan. Padang saya je yang bayar. Tapi bila kaya lain pula jadinya. Lain pula jadi. Waktu susah dia cakap apa? Saya kalau ada motor second hand pun tak apa dah, boleh pergi masjid. Kereta buruk tak apa dah, boleh pergi masjid, boleh pergi kuliah tua. Tapi bila kaya 10 biji kereta, 10 tak pernah sampai masjid. Ni lain. Sebab itu dia dah jadi gila dah. Ketika mana dia jadi kaya, hobi dia pun dah jadi gila dah. Waktu susah tak ada hobi pelik-pelik, tapi bila senang hobi dah jadi pelik. Hobi dia jadi pelik macam-macam. Beli nombor plate saja 5 juta. Dulu dia cakap orang beli nombor plate mahal ni gila. Lah dia pula jadi gila bila dia kaya. Dulu dia yang cakap kat orang, ni gila apa ustaz, ada ke orang beli jam sampai 5 juta? Tiba-tiba dia kaya, jam dia 10 juta. Ni. Lepas tu kata ulama, nak tengok orang ni waras tak waras pada 2 keadaan. Satu, bila terlampau kaya. Bila terlampau kaya boleh tengok lah. Dia beli frame kucing saya, gambar kucing saja dah 200,000. Gambar kucing, bukan kucing, gambar saja. Jadi ni memang tak waras punya orang. Kemudian, ketika mana dia diberikan kekuasaan yang melampau. Waktu tak ada kuasa macam normal dia bercakap. Bila ada kuasa gila sungguh rupanya. Waktu tak ada kuasa bunyi macam-macam, nak tolong orang ni, nak tolong orang ni. Bila ada kuasa tolong dirinya sendiri rupanya. Jadi maknanya tuan-tuan, itu manusia kita boleh tengok. Maka lelaki ni dia kata, minta maaf, 1 pun aku tak boleh bagi, kerana apa yang ada dengan aku ni banyak lagi nak pakai. Kata malaikat, bukankah aku ni macam kenal je wajah kamu? Tidakkah kamu ini dulu sopak macam aku, miskin macam aku? Kata malaikat. Maka dia kata, tak, aku kaya sejak nenek dan moyang aku lagi. Lupa diri sekali rupanya, tuan-tuan. Bila kaya lupa diri, ni ujian. Ketika mana kaya. Lalu kata malaikat, wallahi demi Allah, kalau kamu berbohong, semoga Allah kembalikan kamu kepada asal kamu. Maka malaikat jumpa lelaki yang kedua yang dulu botak, miskin, sekarang dah jadi tokek lembu. Malaikat menyerupai lelaki botak dan miskin, seperti rupa asalnya. Tanya soalan yang sama, ringkas cerita. Lalu kata lelaki tokek lembu, minta maaf, 1 dirham pun aku tak boleh bagi,
Kerana apa yang ada dengan aku sekarang ni, banyak lagi aku nak pakai. Baru buka 20 kandang lembu, nak buka 100 lagi cawangan ni. Jadi maknanya dia dah jadi lain. Walau dulu dia tak ada apa pun. Kata malaikat, aku ni seperti mengenali kamu. Bukankah kamu ni dulunya miskin, botak macam aku? Kata lelaki, kamu sila orang ni, dia kata. Aku ni memang nenek moyang aku dah kaya dah. Dan ini harta keturunan daripada kekayaan nenek moyang aku. Maka kata malaikat, demi Allah kalau kamu berbohong, semoga Allah kembalikan kamu kepada asal kamu. Datang pula malaikat kepada tokek kambing dengan rupa yang buta mata dan miskin, seperti mana rupa asal dia. Lalu malaikat pun minta, ya wahai lelaki yang Allah pernah kurniakan kepada kamu dengan kurniaan, berikanlah kepada aku sedikit harta yang Allah pinjamkan kepada kamu. Jawab tokek kambing, sebagaimana aku dulu buta macam kamu, dan hari ini aku disembuhkan. Sebagaimana aku dulu miskin seperti kamu, dan Allah pinjamkan kekayaan padaku. Berapapun ekor kambing yang ada di hadapan kamu, kamu nak ambil banyak mana kamu ambillah. Kerana itu pinjaman daripada Allah. Hanya tokek kambing saja. Kata malaikat, tahanlah harta kamu, satu pun aku tak ambil. Kamu telah lulus ujian daripada Allah, dan Allah membenci dua sahabat kamu yang lain. Ini disebut dalam hadis yang sahih cerita ni. Sebab tu didoakan keberkatan kepada tokek kambing bersama dengan kambingnya sekali. Itu kata guru saya, sebab itulah daripada kisah ni barangkali kambing ni dia jadi binatang yang penuh dengan berkat.